ingat pada bulan yang lalu. Dan malam ini insya-Allah taala saya akan merumuskan ayat yang telah kita bicarakan lebih kurang setahun lamanya. Itulah akhir surah Al-Imran. Satu surah yang panjang, dan antara 7 surah yang panjang yang Nabi sebut sebagai As-Sab'ut Tiwal. Di sampingnya Al-Baqarah, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-A'raf, Al-Anfal. Itu surah-surah yang panjang lah. Yang mana ayat berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan dah hafal dah ingat kot ya. Kalau dulu-dulu ayat ini diajar jugalah untuk kita baca lah. Maknanya baca kat makanan, untuk nak melembutkan hati. Siapa-siapa lah yang kita niatkan. Allah Ta'ala. Baik. Ayat berbunyi ya ayyuhallazina amanu sabiru. Lagi? Imam dia ingat lah. Ada imam, memang dia ingat pun. Wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ayat ni pendek aja tuan. Allah Ta'ala tutup surah Al-Imran dengan ayat yang pendek. Berbeza dengan Al-Baqarah. Allah Ta'ala tutup dengan ayat yang panjang. Amana rasulu bima unzila ilaihi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha muktasabat. Itu satu ayat. Allah Ta'ala tutup surah Al-Baqarah dengan ayat yang panjang. Tapi Allah Ta'ala tutup surah Al-Imran walaupun bilangan ayat ni hampir sama. Al-Baqarah dengan Al-Imran beza sikit je tuan-tuan. Banyak Al-Baqarah sikit je. Namun Allah Ta'ala ni dia maha berkehendak. Dia boleh bercakap apa yang dia nak. Dia tutup Al-Baqarah dengan ayat yang panjang, tapi dia tutup Al-Imran dengan ayat yang amat pendek. Walaupun pendek tuan-tuan, dia memuat satu ayat yang memuatkan banyak perkara yang boleh kita ambil kebaikan daripadanya. Menyebabkan kita pun makan masa lama jugalah nak menghabisi pentafsirannya satu persatu. Ayat pendek aja. Tapi 4 benda kan yang Allah Ta'ala sebut. Dan keempat-empat benda ni dia jadi induk dan asas pada kehidupan kita. Macam saya ada mengajar di satu surah lah tuan-tuan. Saya baca hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi di situ saya ajar hadis lah. Di sini saya ajar tafsir kan. Sana hadis. Jadi saya petik satu hadis, saya urai. Saya petik satu hadis, saya urai. Saya urai satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Dan dalam riwayat lain pun ada lah, daripada Ahmad, daripada Ma'iz. Pendek juga. Soalan Nabi, ayyul a'malu afdal. Nabi ditanya mana satu amalan yang paling baik, paling afdal, paling besar pahalanya, paling dekat dan paling dekat dengan Allah Ta'ala. Nabi kata 3. Imanu billah, semua jihad fisabilillah, semua hajatun baratun. Nabi kata beriman, kemudian jihad, kemudian haji yang mabrur. Pendek je hadisnya, tapi sebab Nabi sebut 3, maka kita kena sebutlah satu persatu supaya kita faham konsep iman dalam Islam. Apa dia? Apa yang kita faham, kadang-kadang dia tak menepati syarat, kadang-kadang dia menepati, tapi perlu kepada kefahaman yang lebih meluas. Sama juga dengan kalau kita faham konsep iman ni tuan-tuan, tak berlakulah di tanah Melayu, bahkan di Malaysia ni banyak bomoh pun, banyak tok dukun pun kan. Sampai buah tembikai pun nak dibaling-baling. Bagi kita makan kan bagus, hantar kat surau lagi bagus. Tahu buah tembikai? Kalau tak tahu tu mana kata tak tahu nak cakap lah. Saya ketawa terbahak-bahak tengok video. Saya ketawa terbahak-bahak pasal kelakar pula ni. Nampak macam Pak Pandai kan. Ketua orang zaman dulu-dulu. Dulu tak buat macam tu pun, kita yang buat. Kalau kita faham konsep iman, dia tak jadi begitu. Tapi sebab kita tak faham. Bukan kita lah, orang lain lah, orang terlibat tu lah kan. Terutama di Selangor tuan-tuan, banyak sangat tok bomoh, banyak sangat tok dukun. Saya pun tak tahu siapa. Kelantan pun banyak juga lah. Tapi malam tadi saya pergi ceramah. Bukan saya ceramah lah, saya pergi jadi pendengar je lah, di masjid di Sanwi, Masjid Al-Husna. Ajaran tajuk dia ajaran sesat. Ceramah dia ketua penolong
Ketua pegawai agama di Jabatan Dakwah jaiz. Di kalangan ustaz-ustaz kajian itu menjadi ketua lah. Dia menguruskan bahagian ajaran sesat. Dia di Jabatan Mufti. Ada mufti, Jabatan Mufti ni ada mufti, ada timbalan mufti, kemudian ada satu unit nama dia bahagian dakwah yang uruskan bahagian ajaran-ajaran sesat ni lah. Dia sebut satu persatu. Di Selangor dia kata ada 25 ajaran sesat yang digazetkan. Kan? Hak tembikai itu tak gazet lagi tu. Belum digazet lagi. Hak ni hak tak termasuk. 25 dia kata. Kalau campur seluruh Malaysia 150. Ajaran yang kita kata sesat lah. Nampak? Sebab tu kena sebut iman billah. Apa makna iman bagi kita faham? Satu kuliah demi satu kuliah. Biarlah kita belajar tuan-tuan, makan bertahun pun, satu hati je kita belajar, tapi kita faham. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tuan, dalam muqaddimah hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, saya rasa majoriti masjid dan surau belajar hadis ni. Muqaddimah Al-Imam An-Nawawi dah bagi sebut. Nabi kata nadarallahu imra'an sami'a minni maqalati fawa'aha fahfizaha fa'addaha wa ballaghaha kama sami'a. Farubba muballighin aw amiman sami'a. Farubba hamid fiqh laysa bifaqih. Nabi kata Allah Ta'ala memuliakan orang yang dengar satu-satu hadis, lantas hadis aku, lantas dia menyampaikan kepada orang. Dia faham, dia hafal, dan dia sampaikan kepada orang. Sami'a minni maqalati, Nabi kata. Satu kata-kata, satu je tu. Tapi kita sampaikan dengan syarat kita faham lah. Sebab tu Nabi kata kena faham dulu. Sami'a minni maqalati fawa'aha. Dia faham. Dengar tu hadis Nabi tu tapi tak faham, ataupun salah faham, tak boleh juga. Dia kena faham. Nabi kata fawa'aha, dia faham. Wa hafizaha. Sama juga kita belajar tafsir. Kita bukan nak khatam satu tafsir pun, dan kita takkan khatam sampai bila-bila pun. Terutama di petang ini. Kalau di universiti pun tak khatam-khatam. Orang belajar ijazah, belajar master, belajar PhD pun tak khatam tuan tafsir ni. Mana ada khatam? Kan? Tebuk sana, tebuk sini, ambil apa terpenting, kemudian bahaskan. Macam tu je. Dan dia lebih kepada independent study. Belajar secara berdikari. Kan? Akan bersyarah nak ajar satu-satu. Dia ajar yang penting-penting untuk kita bawa diri kita dalam dunia ilmu. Lepas ni kau telaah sendiri, kau belajar sendiri. Macam tu. Nampak? Jadi faham. Kena faham. Walaupun satu ayat kita belajar, satu hadis kita telaah, tapi kena faham. Lepas faham, Nabi kata hafal. Lepas faham, kamu sampai pada orang. Boleh jadi orang disampaikan itu, Nabi kata lebih faham, lebih reti daripada orang yang menyampaikan. Boleh jadi orang yang dengar, dia sampaikan pada orang lain. Dia tak dengar. Nabi sebut pada sahabat, kan? Nabi suruh sahabat sebut pada orang lain pula. Nabi kata boleh jadi orang yang mendengar tu, selain pada sahabat duduk dengan Nabi direct, sahabat ni orang dengar Nabi. Orang tak dengar Nabi, dia tak panggil sahabat. Boleh jadi orang lain lebih faham daripada orang yang mendengar. Nabi kata. Sebab tu ulama dia kata ada tabi'in yang lebih alim daripada sahabat. Memanglah kan? Nak cerita begitulah. Kedudukan memanglah sahabat paling mulia, tapi dari sudut ilmu je tak sama. Ada orang terkemudian lebih alim daripada orang terdahulu. Itu biasa. Tapi adalah ada punya keterangan. Nampak? Mana kena sampai, kena bagi tahu, tapi kena faham. Belajar satu hadis pun cerita pasal iman. Mana saya cerita pula pasal jihad, sebut pasal jihad pula 5-6 kuliah. Itu sebut pula pasal haji. Cukup setahun 2-3 bulan, lebih kurang 3-14 kuliah, habis satu hadis. Kan? Duk pusat 3, 1, 2, 3. Tapi bila kita nak boleh khatam? Kita memang tak boleh khatam pun. Dan tak ada orang khatam pun. Kan? Jadi samalah. Kita nak faham, biar kita belajar sikit pun. Biar kita faham. Bila sebut satu ayat yang kita belajar, ataupun satu hadis yang kita belajar, kita boleh faham, kita boleh hurai, dan kita ingat sampai bila-bila. Kualiti itu penting daripada kuantiti. Tapi kuantiti ni pun penting juga. Ya tak? Jadi samalah kita. Ayat ni tuan-tuan pendek je. Tapi dia ada beberapa perkara yang saya dah hurai secara panjang lebar pada tuan-tuan. Dan terpulanglah pada diri masing-masing untuk kita nak praktikkan
Dan kita cubalah sebaik mungkin. Pertama Nabi kata apa? Isbiru. Mana isbiru? Kita kena sabar diri kita. Apa nak sabar ni? Sabar ni ulama bagi pentakrifan. Walaupun ulama ni tuan-tuan pentakrifan amat banyak. Dunia Islam ni tuan-tuan dunia khilaf. Dunia Islam ni dunia perselisihan. Usahkan benda yang banyak besar-besar, benda kecil pun ulama dah khilaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Tuan baca surah Al-Falaq. Aku berlindung dengan Tuhan Falaq. Ulama tak sepakat apa makna falaq. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, dia kata salafus salih di kalangan para sahabat dan tabi'in ada 6 pentakrifan, pentafsiran kepada Al-Falaq. Baru satu perkataan 6. Satu perkataan kan? Kalau 2 perkataan betul tak pelik kan? Dia tak jadi masalah. Khilaf ni dia tak jadi masalah. Masalah dia adalah bagaimana kita menguruskan, menyampaikan, berkongsi. Akhirnya kita dapat manfaat yang amat besar. Dan kita tak boleh nak menafikan khilaf. Ustaz kalau mengajar, kalau tak ada sebut khilaf, mana bukan kata masalah, tapi menunjukkan sebab dunia Islam ni dia khilaf. Mesti saya sebut. Ajar tafsir pun tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan selagi saya ada kat sini lah, bila kita masuk bidang tafsir. Nampak? Sabar tu tuan, kita kena sabar. Apa nak sabar? Ulama bagi banyak pentakrifan, sampai satu je. Sabar ni ialah dia panggil al-kafu anil ghadab. Menahan diri daripada marah. Itulah sabar. Itulah sabar. Dan orang yang paling sabar atas dunia ni, ataupun orang yang paling sabar siapa? Siapa yang paling sabar? Rasulullah. Betul dah tapi tak tepat. Allah. Saudara Hurairah dulu tu kuliah pertama atau kedua dulu, awal tahun lepas, saya dah sebut pada tuan-tuan, saya dah baca hadis-hadis yang Nabi sebut orang yang paling sabar ialah Allah. Kalau Allah Ta'ala tak sabar tuan, tak ada dunia ni kan? Kalau Allah Ta'ala tak sabar, tak ada dunia ni. Nabi kata ma'ahadun asbar minallah ala azab. Sami'a. Nabi kata tak ada seorang pun yang paling sabar dengan kesakitan yang dia alami melainkan Allah. Yad'una lahul walad summa yu'afihim wa yarzuquh. Orang kafir kata Allah Ta'ala ada anak. Orang kafir kata macam-macam pada Allah Ta'ala yang tak layak langsung bagi dia. Tapi Allah Ta'ala masih memberi rezeki padanya, dan Allah Ta'ala masih memberi kesihatan pada Nabi kata. Hadis sahih Bukhari daripada Abi Musa. Allah Ta'ala yang paling sabar. Sebab tu sabar-sabar Allah Ta'ala pun, tapi ada hak dia. Hak dari sudut mana? Hak dari sudut nak memberi kesedaran pada hamba-hambanya. Contoh tuan-tuan macam panas lah. Panas. Kita sekarang ni musim panas lah. Musim panas. Okey lagi lah tuan-tuan, walaupun panas, tuan-tuan masih boleh minum, tuan-tuan masih boleh makan. Dia kata Allah Ta'ala bagi panas betul, kemarau, kering surau tuan-tuan. Surau pula dah. Sungai kering. Tuan-tuan. Kacau kita. Hujan tak turun, sungai kering. Tuan-tuan nak cari air kat mana? Kita tak ada satu fasiliti untuk nak mentawarkan air laut. Tak macam Saudi, tak macam negara Islam Arab sana. Dia orang ada satu sistem untuk nak tawarkan air laut. Malah air di sana yang dibuat melalui proses yang amat mahal harganya, lebih murah daripada air kita pun. Kita air satu botol ni berapa? Kan? Drinking water pun dah RM1 satu botol di kedai-kedai runcit. Tuan-tuan beli gorong, satu carton, 2 carton, memanglah satu botol boleh 5 pusing, 3 pusing. Itu pun yang paling tak berkualiti kan? Mahal air kita. Kita ni banyak punca air, tapi air kita mahal kan? Arab Saudi dia air dia proses daripada air laut, tapi air dia lebih murah daripada air kita. Kita air free ya tuan. Air kita ni nak banding dengan negara sana, buat air kita lagi kan? Lepas tu kita buat bagi tapi air depa lagi murah daripada air kita. Satu hari Allah Ta'ala keringkan sungai, tak, kita kemarau tak ada air tuan. Bila tak ada air, tanaman pun tak ada, apa tak ada. Dulu tuan-tuan beras tuan-tuan murah dulu kan? Apa sebab yang jadi mahal?
Pasal bila dah kemarau, kita banyak import, negara pengeluar pun dah tak boleh nak permintaan tinggi, pengeluaran dah berkurangan. Pasal apa? Pasal benda-benda macam ni. Allah Ta'ala tahan air sikit je tuan. Kita nak minum upaya, tumbuh-tumbuhan pun, makanan pun jadi kurang kan. Bila jadi kurang, makin mahal, gaji tak naik-naik. Jadi masalah banyak tuan. Allah Ta'ala tahan air saja. Sebab itu dalam Islam Allah Ta'ala ajar istisqa kan. Kita dah berapa lama dah panas. Saya ingat dah sebulan dua panas pun tak ada istisqa lagi. Tak ada istisqa lagi. Paling-paling istisqa pun lepas sembahyang. Tuan-tuan belik buku-buku mazhab Syafi'i pasal istisqa. Ada 3 cara istisqa. Umpama kata Syekh Hasan Al-Kaf dalam buku dia Taqriratus Sadid dan buku-buku lain. Istisqa dalam Islam dia kata ada 3 cara. Pertama, istisqa setiap kali lepas solat. Lepas sembahyang imam doa, baca doa. Allahumma asqina ya Allah. Allahumma asqina ya Allah. Allahumma asqina ya Allah. Allahumma amtir alaina. Ya Allah, turunkan kami hujan. Ya Allah, beri kami air. Ada tak kita baca lepas sembahyang? Setiap kali sembahyang, setiap kali doa. Itu antara istisqa yang paling ringan untuk kita buat. Tak jalan juga buat istisqa yang kedua. Istisqa ketika khutbah Jumaat. Dah doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, baca doa Allahumma asqina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tumtir alaina warhamna. Baca dah apa doa pun tentang minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Ya Allah, Tuhan kami turunkanlah kami hujan. Tapi kita tak dengar pun khutbah yang doa minta hujan. Itu yang kedua. Dan bila hujan tak turun juga, Islam ajar. Islam ajar, Allah Ta'ala ajar. Bila sebut Islam ajar ni, Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala ajar daripada kita macam mana. Kalau aku turunkan pada kamu kemarau, hak ni hak kamu kena buat. Yang ketiga ialah betul-betul sembahyang istisqa. Puasa 3 hari. Kemudian lepas hari ketiga hari puasa, hari keempat pergi masjid. Kan? Sampai ulama kata datang ke masjid dengan pakaian yang amat buruk, amat lusuh, biar kita jadi betul-betul dhaif. Jangan pakai pakaian baru, pakai pakaian buruk. Kalau ada haiwan, bawa haiwan main. Pasal Nabi kata Allah Ta'ala ni kan, selain yang menahan Allah daripada azab ni, selain daripada rahmatnya memang rahmat dia lah. Selain daripada rahmatnya, yang Allah Ta'ala tahan azab pada manusia. Selain daripada rahmatnya dan kesabarannya, yang Allah Ta'ala tahan kehancuran pada manusia yang banyak buat maksiat pada dia ni. Ialah Nabi kata laula syababun khusyam, lelah orang muda yang banyak beribadah pada Tuhan. Nabi kata apa? Wa syaikhun rukka, dan orang tua yang rajin sembahyang. Wa sibyanun rudha, dan anak kecil yang masih menyusu. Wa bahaim, Nabi kata rudha, dan haiwan-haiwan yang makan di padang Nabi kata la sabballahu alaikum sabba, nescaya Allah Ta'ala akan turunkan azab ke atas dengan sebanyak-banyak azab. Ialah yang menahan daripada azab Allah ni kat dunia ni, rahmat dia, kesabaran dia dan benda-benda lain. Umpama orang muda yang rajin beribadah, orang tua yang sentiasa solat dan khusyuk pada Allah, haiwan-haiwan yang ada, dan juga sebab tu ulama kata buat keluar haiwan, ada lembu, buat main lembu. Contoh istisqa macam tu lah. Esok kalau kajian negeri suruh istisqa tuan ada lembu kambing, buat main masjid. Takkan tepi suruh. Siapa suruh ni? Ustaz Hasan suruh. Mari mana pula ajaran ni? Ni ada disebut lah, sebab Nabi kata begitu. Dalam buku fiqh Syafi'i kita, pakai pakaian lusuh, mari dengan istisqa. Dulu Kelantan ada buat tuan-tuan. Hampir 10 tahun yang dulu buat istisqa di Stadium Shah Alam. Diimamkan oleh tuan guru lah, arwah tuan guru. Tengah-tengah semayang hujan turun tuan. Tengah semayang, dah lama tak hujan ni. Dah berbulan tak hujan. 2-3 bulan tak hujan air pun. Semayang buat semayang istisqa di stadium, berpuluh ribu orang datang. Ramai penuh, lelaki perempuan. Tengah-tengah semayang hujan turun. Istisqa memang Allah Ta'ala tahan nak tengok. Bila kita buat, Allah Ta'ala bantu. Hari ni mulai pada hari lepas semayang doa Allah maskinah
Allahumma inna nas'aluka an tughfir alaina. Wahai Tuhan, bagilah kami hujan. Tuhan, bagilah kami hujan. Itu paling kuat. Boleh? Contoh dia begitulah. Contoh dia begitulah. Sebab kita pun nampak sekarang musim memang panas. Panas. Sebelum kita kadang-kadang nak tunggu kemarau dulu. Bila dah kemarau baru nak buat istisqa. Awal-awal macam ni kita dah boleh doa. Okey, baik. Sabar ni al-kafu anil ghadab. Kita menahan diri daripada marah. Marah ni sifat manusia, tuan. Nabi pun marah. Cuma marah ni dia kena diletakkan pada tempat yang betul lah. Nampak? Kita kena sabar. Sahabat bila datang jumpa Nabi minta wasiat, antara Nabi akan kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tuan baca buku Riyadhus Salihin, ada satu bab menahan marah. Babul ghadab, bab marah. Antara yang terawal Imam An-Nawawi mari hadis ialah Sahih Muslim dari Sulaiman bin Surah. Dan juga Abu Hurairah dan lain-lain. Sahabat datang tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni nak musafir ke apa? Bagilah aku wasiat sikit. Wasiat ni bukan nak mati saja. Jangan ingat wasiat orang Melayu ni kalau sebut wasiat tu nak mati dah tu. Ataupun wasiat harta. Mana tidak. Wasiat ni minta nasihat pun wasiat. Aku nak pergi Mekah ni, wasiatlah kat aku sikit. Apa? Kau bukan anak aku nak wasiat harta kan kau? Apa? Kau wasiat harta. Wasiat ni dari sudut bahasa Arabnya ialah minta nasihat. Sahabat kata, "Ausini ya Rasulullah. Wasiat kat aku sikit wahai Nabi." Nabi berkata, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Banyaklah yang lain-lain yang dulu sudah pernah sebut pada tuan-tuan, banyak dulu. Lagi anak kita ni dah berumur kan. Kena kurangkan sikit marah tu. Makin kita marah, darah kita makin naik. Darah tinggi kita makin naik. Jadi kena kurangkan sikitlah kita punya. Lagi kemudian Allah Taala kata wasabiru. Kita dah sabar, kita juga kena jadi kena saling sabar menyapa atas satu dengan yang lain. Nampak? Kalau orang marah kita coolkan dia. Jangan kita pula jadi batu api. Sebab itu Islam ajar kita ni kena sentiasa duduk dalam jamaah. Al-jama'atu Nabi kata rahmatun wal furqatu azab. Nabi kata jamaah ni satu rahmat. Dan tidak duduk dalam jamaah Nabi kata satu azab. Yalah, bila kita duduk dalam jamaah, jamaah ni banyak. Kita duduk di kampung ada jamaah, masjid, karya. Kita duduk satu kelompok yang lebih besar ada jamaah dia. Jamaah ni satu kumpulan orang Islam. Tak kira. Tuan-tuan duduk dalam NGO satu jamaah. Tapi NGO yang Islam lah. Jangan nama je Islam pula kan. Tapi dakwah yang dia bawa tak Islam. Brother in Islam. Contoh, ada brother in Islam. Apa sendiri brothers in Islam. Namalah in Islam. Kita jangan terpedaya dengan logo. Kita jangan terpedaya dengan perkataan. Orang boleh letak perkataan Islam pun, tapi hakikatnya kena lihat. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala tak turunkan satu-satu hukum, melainkan Allah Ta'ala turun bersamanya maksud kepada hukum. Dia panggil maqasid. Allah Ta'ala haramkan riba. Kita tukar nama, kita tak payah riba. Kita buat makna perkataan lain kan? Tapi konsep riba tu masih ada. Dia tetap haram kan? Kita buka satu bank. Saya contoh, saya buka satu bank. Saya namakan bank saya Islamic Bank, contoh bank Islam. Saya buka produk semua nama Islam, dengan mudarabahnya, dengan murabahahnya. Produk ada 20 produk saya perkenalkan. 20 nama produk itu Islam. Tapi dia belum menjamin produk kita itu betul-betul Islam. Setelah kena lihat kepada bagaimana produk itu dilakukan. Kalau nama je Islam, tapi cara pelaksanaannya tak Islam, dia tak Islam. Nampak? Form dia tu dah Islam dah, luarannya dah Islam, tapi pelaksanaannya itu tak berapa nak menepati, maka dia tidak Islam walaupun namanya Islam. Sebab Islam ni dia ada maksud dia. Allah Ta'ala turunkan hukum potong tangan kepada si pencuri. Kita bukan nak melihat hukum tu saja, kita nak melihat maksud kepada hukum. Apa dia? Menahan manusia daripada mencuri.
Kalau kita pandang hukum tu zalim dah Islam ni. Tapi kita tak pandang hukum, kita lihat maksud kepada hukum, maqasid kepada hukum. Apa dia? Nak menahan manusia daripada mencuri. Sama juga zina, minum arak. Bukan nak hukum dia pun. Hukum tu kita kena laksanakan. Tapi maksud kepada hukum ialah nak menahan masyarakat daripada melakukan jenayah dalam disi apa. Jadi itu dia panggil maksud. Tahu? Jadi kita pun kena sabar menyabar antara satu dengan yang lain. Kena duduk dalam jemaah. Kita bila ada duduk dalam jemaah, bila kita susah, ada kawan-kawan boleh tolong. Tapi kalau kita tak pernah bercampur dengan orang, kan? Nampak muka bila ada kepentingan dia nak kondui kendara, bapak kita mati, kita marilah surau masjid sekali dua kali. Pasal apa? Saya nak ajak orang masjid ni mari tahlil kat rumah. Lepas tu dah hilang sampai sudah. Itu bentuk-bentuk jemaah ataupun bermasyarakat yang tak berapa elok lah. Kita nak sentiasa duduk dalam jemaah. Bukan untuk kebaikan pada siapa-siapa pun, kebaikan untuk kita juga. Masjid dan surau buat khairat, masuk tuan. Aku lama lagi nak mati biar dulu. Aku muda lagi kita masuk khairat. Masuk khairat. Ada sistem takaful. Kita bantu-bantu sesama kita. Nabi kata rahmat. Duduklah jemaah ni rahmat. Tapi Nabi kata kalau duduk seorang-seorang, Nabi kata azab. Azab pun nak azab, susah lah. Kita susah tak ada orang yang boleh tolong. Samalah juga macam tadi. Kita kena duduk sentiasa sabar menyabar antara satu dengan yang lain. Lagi, sabiru warabitu. Saya dah sebut pada tuan-tuan makna riba. Ingat lagi makna riba? Saya tak ingat ya. Riba ni makna jihad. Sabar, kita sabar. Sabiru, kita sabar menyabar atas satu dengan yang lain. Riba, warabitu daripada riba. Riba ni secara khususnya jihad, istiqomah dalam jihad. Orang pergi berperang, dia tak lari tuan-tuan, itu makna riba. Walaupun apa tugasan yang diberikan kepada dia. Ada orang yang bila pergi berperang, Nabi letak dia di barisan hadapan, maka dia istiqomah di barisan itu. Ada orang dia duduk di barisan yang kedua, barisan ketiga, ada yang naik kuda, ada yang memanah tuan-tuan. Maka dia istiqomah dan dia tak lari. Ada orang kerja dia sentri, dia tak pergi ke medan peperangan. Ada orang kerja dia bahagian merawat orang yang luka dan seumpamanya. Riba, dia tak lari. Memang haram lari pun. Bahkan setengah ulama kata kufur, lari daripada medan perang. Dosa dia teramat besar. Tawalli yaumaz zahfi, Nabi kata, lari daripada medan perang. Tak boleh. Nampak? Dan saya dah ketengahkan kepada tuan-tuan bentuk jihad dalam konsep syariat Islam. Umpama diketengahkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Saya sebut satu-satu pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat lagi. Itu satu bentuk riba yang khusus. Satu lagi dipanggil riba yang umum. Syekh Ibn Utsaimin dia sebut dalam buku dia Syarah Sahih Muslim, bentuk-bentuk riba yang kita boleh lakukan. Agama ni tuan-tuan, kadang-kadang dibuat benda yang berbeza pada zahirnya, tapi jika dilihat daripada satu sudut yang lain, kita dapat kebaikan yang sama walaupun kita tak buat perkara itu. Macam ribat, berperang, kita tak boleh ribat secara khusus di mana-mana perang. Tuan-tuan nak pergi berperang, tuan-tuan nak pergi ke LA, tuan-tuan dah kena tangkap, tak boleh pergi pun. Habis tu ribat bersesuaian dengan yang kita mahu. Umpama yang Nabi isyaratkan juga tuan-tuan, menunggu waktu solat kepada waktu solat riba. Membanyakkan langkah ke masjid, Nabi kata riba. Satu hari Nabi tuan-tuan dia bermimpi, dia tidur. Dan dia diperlihatkan Allah, Nabi ni mimpi dia syariat tuan-tuan. Bahkan sebelum Nabi, sebelum dia dapat wahyu yang formal di Gua Hira, pada umur dia 40 tahun atau 41 tahun atau 42 tahun, ikut banyak kawan. Nabi di awal-awal dia mimpi dulu, mimpi. Dan kata Nabi ni mimpi dia awal lagi 5 tahun sebelum Nabi umur 40 tahun, Nabi dah start mimpi lah. Mimpi. Nabi mimpi Nabi syariat walaupun sebelum daripada Islam. Nabi dah dimimpi-mimpi kan.
Awal ma budi'a bihi Nabi, Aisyah kata ar-ru'ya salihah. Awal-awal wahyu Nabi terima sebelum dia jumpa Jibril di Gua Hira, Nabi diberi mimpi-mimpi yang baik. Sebab tu mimpi kita ni pun boleh jadi kita mimpi yang baik daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala rakam. Tapi ada mimpi tu sekadar mainan tidur, ada mimpi tu daripada syaitan, ada mimpi benar-benar daripada Allah Ta'ala. Sebab tu sebahagian daripada salafus soleh ada yang mimpi tuan-tuan jumpa sahabat-sahabat yang besar-besar. Ada yang mimpi jumpa Nabi SAW. Dan Nabi pun sama dia mimpi. Akhirnya baru dia dapat wahyu yang betul. Satu hari Nabi mimpi malaikat ni bergaduh sesama mereka. Hak tu kata begitu, hak ni kata begini, hak tu kata begini, hak ni kata begini. Dan bukan dalam cerita ni saja, banyak pun. Satu hari tuan-tuan sama juga. Contoh tuan-tuan doa kan lepas sembahyang. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Baca doa tu kan. Sama juga. Satu hari ada sahabat baca doa itu. Baca doa itu. Tiba-tiba Nabi kata malaikat berdua naik bergaduh ke atas. Pasal apa? Dia tak erti nak tulis. Sebutan hamba dia tak erti nak tulis. Macam mana nak tulis? Nabi dia menghadap Allah Ta'ala tanya, macam mana kami nak tulis ya Allah? Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh seorang ulama, Syekh Ahmad Syakir dan lain-lain. Naik jumpa Allah Ta'ala. Pasal apa dia baca doa macam tu? Nabi kata dua orang malaikat ni bergaduh tak erti nak tulis. Fasa'ada ila sama', dia naik ke langit. Kemudian dia jumpa Allah Ta'ala. Dia kata, ya Rabb, abduka fulan yaqulu kaza wa kaza la nadri kaifa naktub. Wahai Tuhan, hamba-Mu berkata begitu dan begini. Doa tu lah. Kami tak tahu macam mana kami nak tulis. Tuan-tuan tengoklah Muqaddimah Ibnu Katsir dan tafsir dia ada sebut. Cerita tak tahu nak sebut macam mana, nak tulis macam mana. Allah Ta'ala tanya lah, kaifa qala abdi, hamba aku kata macam mana? Allah Ta'ala tahu, saja dia tanya kan. Dia kata yaqul alhamdulillahi hamdan macam mana? Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu. Dia kata begitu. Allah Ta'ala kata uktub kama qal, tulislah macam dia kata. Wa ana ajzi bihi yaumal qiyamah, aku akan balas kata-katanya ini pada hari kiamat. Pasal puji Tuhan, puji Allah Ta'ala, satu benda yang besar. Kita kena banyak sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dulu saya dah pernah sebut tuan-tuan, antara golongan terawal yang akan masuk syurga ialah orang sentiasa memuji-muji Allah. Awaluman, Nabi kata macam mana dia tu? Awal-awal golongan yang akan masuk syurga, Nabi kata Al-Hammadun. Hadis riwayat Imam At-Tabrani daripada Ibn Abbas, sebagian kata sahih, hasan sebagian kata dhaif. Tak apa. Al-Hammadun alladzina yahmaduna rabbahum fi sarra wa dharra. Nabi kata awal-awal golongan yang akan masuk syurga ialah orang yang sentiasa Al-Hammadun. Hamad. Mana Hamad? Kita boleh letak anak kita nama Hamad. Saya kalau ada anak lelaki pun saya letak nama Hamad. Bagus. Saya sahabat saya tuan-tuan di sekolah dan di universiti nama Hamad, Hamadullah. Dia ni cicit kepada Tok Kenali. Dia cicit kepada Tok Kenali. Dia anak pada guru saya dalam bidang tafsir. Nama Ustazah Nuraini, dia cicit Tok Kenali, hak ni piang Tok Kenali. Sebab tu ada satu hari orang post dalam Facebook. Dia kata Tok Kenali ajar bina rumah hari ni, hari Sabtu dapat kebaikan. Bina rumah hari Ahad dapat sial. Dia kata ada ditulis dalam kitab-kitab Melayu lama. Saya pun jawab balik. Saya kata mana boleh kepercayaan macam tu? Dia tak ada dalam manuskrip. Ini datang Datuk Kenali pun ajar. Saya kata saya anak murid cicit Tok Kenali. Tak pernah ustazah tu ajar benda kepercayaan. Dia tak boleh. Mana boleh kita percaya bina rumah hari Sabtu dapat benda baik, bina rumah hari Ahad dapat sial. Masya-Allah. Tuan-tuan, tak ada keberuntungan dan tak ada kesialan dalam agama. Bahkan dalam kehidupan kita, melainkan apa yang ada dalam wahyu saja.
Bina rumah apa kena mengena dengan hari? Tak ada. Itu semua khurafat. Tak ada kena mengena dengan Islam. Kepercayaan seperti itu tak ada lah Islam pun. Saya tanya buku mana? Kitab mana? Tak boleh jawab lah, hilang itu. Seorang lawyer daripada Bombok. Dia lawyer. Sama belajar dengan saya. Di sini saya sikit. Cuma saya belajar agama lah. Dia lawyer. Saya kata jangan menyandarkan agama kepada orang yang alim lagi warak yang terdahulu. Melainkan dengan bukti yang nyata. Jangan main sedap-sedap cakap ya, tu kenali, tu kenali, tu kenali. Orang yang datang daripada Kelantan, dia ni anak murid dan keturunan Tok Kenali. Saya dengar, saya panggil tuan-tuan datang ke tempat saya. Bagi dia mengajar 2 jam. Lepas insya kita berjumpa buat halaqah. Dia dah dengar orang Tok Kenali. Saya dengar, saya panggil. Kan? Panggil je bagi dia mengajar. Akhirnya Jakim pun dah fatwakan ajaran dia ni sesat. Memang saya dah tahu pun, sebab saya duduklah halaqah dia, saya dah faham. Banyak mengerut. Saya tanya dia, Ustaz, keturunan Tok Ngali cucu siapa, cicit siapa? Saya tanya. Saya memang tak tahu 100% dah. Tapi saya ada kontak, saya boleh tanya. Pasal Hamadullah tu kawan saya tuan-tuan. Kakak dia kerja di duta embassy di Libya punya embassy tu. Kawan rapat saya lah, daripada zaman belajar di sekolah Tok Kenali pun. Jadi saya kata jangan mudah menyandarkan kepercayaan yang kau mahu pada orang alim tanpa bukti yang nyata. Benda karut, kita kata karut lah. Kan? Tak ada kepercayaan seumpama itu. Tak ada. Kita jangan percaya. Ini konsep iman. InsyaAllah. Saya nak pergi Tok Kenali pula. Kat mana tadi? Riba tadi kan? Malaikat bergaduh tadi kan? Malaikat bergaduh. Nabi mimpi malaikat bergaduh. Abu Hurairah kata satu hari Nabi tidur, Nabi dimimpikan malaikat bergaduh sesama mereka. Ikhtasama malaikat ni bergaduh. Bila malaikat bergaduh, Nabi diperlihatkan malaikat bergaduh sesama mereka. Kemudian Allah Ta'ala tanya Nabi, Ya Muhammad, fima takhtasimul malak? Allah Ta'ala tanya Nabi, wahai Muhammad, malaikat bergaduh pasal apa? Nabi kata fil kafarat. Nabi jawab fil kafarat. Pasal apa? Pasal bila Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala ilhamkan pada Nabi jawapan. Dimasukkan ke dalam benak aku, Nabi kata jawapannya. Lantas aku jawab, Nabi kata fil kafarat, pada kafarat. Allah Ta'ala tanya lagi, wa mal kafarat ya Muhammad? Wahai Muhammad, apa itu kafarat? Allah Ta'ala tanya, padahal Allah Ta'ala tahu, supaya benda ni diwarisi oleh Nabi kepada umatnya. Perbualan Allah dengan malaikat, Allah dengan Nabi, kepentingannya kita lah. Benda Allah Ta'ala dah tahu dah, kan? Nabi bila semayang malam, Nabi menangis, basah bajunya, basah janggutnya. Nabi kata ummati, ummati. Sampai malaikat Allah Ta'ala panggil Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad was'alhu ma yuki. Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, kau pergi kat Muhammad sekarang, kau tanya dia, pasal apa dia menangis? Kata Abu Sa'id, wallahu a'lam, Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala tanya, suruh Jibril pergi tanya. Allah Ta'ala tahu, tapi dia suruh pergi tanya. Pasal apa? Supaya perbualan antara Allah dan Nabi-Nya dan malaikatnya dan sesiapa sahaja untuk manfaat kita ni. Allah Ta'ala tahulah kau. Dia tak tanya pun dia tahu, tapi dia tanya pun dia tahu. Kan? Nabi menangis panggil ummati. Tapi masa Nabi semayang lah. Masa yang Nabi nak mati tu tak ada. Itu bukan. Itu dah boleh syiar. Baik. Nabi kata fil kafarah, pada kafarah. Malaikat bergaduh ni pasal kafarah. Allah Ta'ala tanya lagi, mal kafarah? Kafarah tu apa Muhammad?
Nabi pun kata, kasratul khuta ilal masajid. Tuan-tuan mungkin tak rasa kesan, tak rasa apa lah. Kan? Setiap langkah kita nak menuju ke rumah Allah Ta'ala, mungkin tuan-tuan tak rasa apa. Tak ada apa pun, biasa je. Kan? Tapi Nabi kata, kasratul khuta fil masajid. Memperbanyakkan langkah ke masjid. Kita sedih hari ni tuan-tuan. Kan? Umur dah tua dah, tapi tak kenal lagi masjid dah suruh. Tak kenal lagi tuan. Tempat saya tu ada pusat karaoke. Kan? Ada satu pusat karaoke tempat berkumpulnya orang tua. Duk menyanyi, tengah-tengah malam. Duk kata melalak, kasar sangat. Saya nak tunggu bilalah adun daripada parti Islam ni nak pergi banterah benda ni. Itu tak ada kuasa tuan. Saya pergi kena belasah apa-apa tu 3-4 lain tu. Dulu bukan parti Islam yang dapat tempat tu. Sekarang dah parti Islam. Kita nak tengok bila dia nak pergi tegur ni. Umur 50, 60 duduk menyanyi lagi. Dulu dah ada kes tengah menyanyi mati seorang, orang tua. Tapi ada lagi tu. Ada satu karaoke orang tua-tua. Pukul 10, pukul 11, mulalah dia karaoke itu daripada Isyak lagi. Pukul 9 dah ada. Tapi pukul 9 sampai pukul 11 orang muda. Pukul 11 sampai pukul 1, pukul 2 orang tua. Dia tak tahu dunia dah nak terbalik. Air dah tak ada, dia nyanyi aja. Orang macam tu panggil saya pergi tahlil, saya tak pergi. Panggil lah ustaz lain. Tapi biasa orang luar lah, bukan orang daripada Sungai Buloh, orang jauh-jauh datang. Belah-belah. Orang Sungai Buloh baik-baik lah, alhamdulillah. Setakat yang saya kenal orang tua-tua kawasan saya tak ada lah situ. Aku tak tahu lah orang tua tempat saya pergi karaoke tempat lain. Takkan dia nak karaoke di kampung sendiri, malu lah. Kan? Nabi kata kasratul khuta fil masjid. Banyakkan langkahmu ke masjid. Kita rasa macam tak ada apa-apa pun datang masjid ni, biasa kan? Tapi tuan-tuan, setiap langkah kita datang ni, diampunkan satu dosa, diberikan satu pahala, dan lebih besar lagi diberikan satu darjat. Darjat tuan-tuan, kita ke akhirat bukan nak pahala saja, nak darjat. Apa beza pahala dengan darjat? Pahala ni kekayaan, darjat ni kedudukan. Dia tak sama. Umpama kat dunia hari ni tuan-tuan, yang Allah Ta'ala bagi di akhirat ada sedikit persamaan dari sudut bahasa dan luaran. Apa dia? Kekayaan Allah Ta'ala bagi di dunia dan Allah Ta'ala bagi di akhirat. Orang yang tak ada kekayaan dunia, kadang-kadang dia dipandang hina berbanding orang yang ada harta. Betul tak? Satu lagi, Allah Ta'ala bagi kedudukan di dunia dan kedudukan di akhirat. Darjat tu lah. Darjat. Tuan-tuan baca Quran, setiap satu ayat yang tuan-tuan baca dengan cara melazimi lah. Kalau baca sebulan sekali dah haji. Ini setiap hari tuan-tuan baca, walaupun satu muka surat tuan-tuan baca, tapi istiqamah dalam baca Quran. Setiap hari tuan baca satu muka surat, setiap hari tuan-tuan baca satu muka surat, sehingga kita ditulis di sisi Allah, kita ni ahlul Quran. Orang setiap berdamping dengan Quran, tuan-tuan. Bila kita jadi ahlul Quran, esok Allah Ta'ala suruh kita baca. Allah Ta'ala kata Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna laka Allah Ta'ala kata baca Quran, bacalah sebagaimana kamu baca di dunia, dan darjatmu adalah ayat terakhir yang kamu baca. Kita pun bacalah Quran, baca satu ayat satu darjat katanya. Habis kita baca, habislah darjat kita. Baca Quran tuan-tuan bagi darjat pada kita. Sujud darjat. Sekali tuan-tuan sujud, Allah Ta'ala bagi satu darjat. Kedudukan, kekayaan, pahala lah. Ni kedudukan. Dunia hari ni kalau kita dapat dua, kita ada kekayaan, kita ada kedudukan. Satu lagi dipanggil kekuasaan. Ada orang yang ada kekayaan, orang yang ada kedudukan, orang yang ada kekuasaan. Dialah orang yang paling baik atas dunia di mata manusia.
Akulah orang paling kaya, akulah orang paling berkuasa, akulah orang paling dia tiga. Kekayaan, kedudukan, kekuasaan. Tiga. Allah Taala bagi juga isu-isu. Nampak? Ada sahabat tuan-tuan Nabi Rabi'ah. Jangan ingat perempuan pula, ni lelaki. Rabi'ah. Dia ni suka bantu Nabi, suka bantu Nabi, suka bantu Nabi. Dan Nabi ni orang yang baik hati. Bila orang bantu dia, dia akan tanya, Sal, kamu dah tolong aku, sekarang minta kau nak apa, aku nak bagi. Nabi kata, dia kata, urid murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Wahai Nabi, aku nak duduk dengan kau dalam syurga. Nabi kata, la, ghaira zalik, jangan minta itu, minta lain. Dia minta nak duduk sekali dengan Nabi. Kan? Nabi boleh kata, boleh, tak apa, aku dekat dengan Allah Ta'ala, aku akan duduk sekali dengan aku. Nabi tak kata begitu. Nabi kata, la, ghaira zalik, minta lain. Setengah riwayat dia kata, man dallaka ala hadza, siapa ajar kau? Minta lain, minta lain. Bal zalik, aku nak tu juga. Nabi kata, tak apa lah. Nabi kata, ini alaika bikasratis sujud. Nabi kata, tak apalah, kamu tolong aku. Tolong macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, banyakkan sujud. Innaka la tasjud sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Kamu takkan sujud pada Allah dengan satu sujud melainkan Allah Taala angkat darjatmu, angkat darjatmu. Mudah-mudahan sampailah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena usaha sendiri lah. Jangan berharap mentang-mentang sahabat rapat dengan Nabi, minta duduk dekat dengan Nabi. Tapi ada jugalah yang Nabi layan. Ada juga Nabi setengahnya Nabi kata beramal. Nampak? Sebab tu Nabi kata pada sahabat, ishtaru anfusakum min Allah. Inilah uni ankum min amrillahi syai'an. Nabi kata, kau kena beli dirimu daripada Allah Ta'ala sendiri. Aku tak menguasai urusan Allah walau sedikit pun. Walaupun Nabi boleh memberi syafaat pada kita, tuan-tuan, tapi bukanlah syafaat itu mutlak. Kalaulah Nabi boleh tolong 100% mutlak betul-betul, tak ada umat Nabi yang akan masuk neraka. Dan Nabi nak bagi syafaat kat kita, tuan-tuan ingat mudah? Tak, susah. Nabi kena sujud pada Allah dengan sujud yang lama. Nabi kena puji Allah dengan satu pujian yang tak pernah dipuji oleh orang terdahulu maupun orang yang terkemudian. Dan Nabi kata, aku pun tak tahu macam mana lagi aku puji Allah Ta'ala. Nabi puji-puji Allah sujud, puji-puji Allah sujud. Apa yang Allah Ta'ala nak kesiap pada Nabi. Bahawa Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, irfa' rasak washfa'tu syafa' wasal tu'ta. Wahai Muhammad, angkatlah kepadamu, bagilah syafaat, mintalah apa, aku akan berikan. Nabi pun keluarkan sebahagian daripada umatnya daripada neraka. Keluar. Ada lagi, buat lagi, sujud lagi, puji lagi, minta lagi. Allah Ta'ala bagi. Keluar lagi 4-5 kali. Dan ada lagi umat dia dalam tu. Kan? Pasal apa? Pasal kita ni ada amalan dan iman kita sendiri yang kadang-kadang macam tu lah. Sampai Nabi kata, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa lam yabqa illa arhamur rahim. Malaikat dah memberi syafaat, nabi-nabi semua dah bagi syafaat, aku pun dah bagi syafaat, semua dah bagi syafaat dah. Nabi kata, yang tinggal satu lagi, syafaat Allah. Waktu kata syafaat terakhir selepas syafaat para nabi, syafaat para rasul, syafaat malaikat, ialah syafaat Allah. Habis ya? Bila Allah Ta'ala bagi syafaat terakhir, dan itu adalah bagi orang yang tidak ada kebaikan walau sedikit pun, tak ada sikit pun, tapi dia tidak mati atas syirik, dia tak pernah syirik pada Allah Ta'ala, tapi kebaikan tak ada lah, puasa tak ada, sembahyang tak ada, ataupun ada tapi sikit, tak boleh nak menampung kejahatan, maka tak boleh tolong. Tuan-tuan, kalau kita tak ada kebaikan, kita syirik, Nabi pun tak boleh tolong kita. Ya? Nampak? Sebab itu Nabi, tuan-tuan, dia tak suka orang meminta-minta keberuntungan akhirat secara direct daripada dia. Dia tak suka. Dia tak nak kita ni hanya bergantung kepada nampak? Lewat tu. Boleh faham? Jadi yang bergantung tadi, bergaduh malaikat tadi, Nabi kata kasratul khuta ilal masajid, banyakkan langkah ke masjid. Kafar. Lagi Nabi kata intizarus solat ba'da solat,
Menunggu satu semayang kepada satu semayang. Kita semayang subuh, tunggu tuan-tuan semayang zuhur. Tunggu tu dalam arti kata kita ni datang awal, menunggu-nunggu semayang yang akan, kalau lebih baik daripada satu semayang tu full. Tapi kita pun nak bekerja juga. Zaman Imam Ahmad tuan-tuan, orang duduk masjid 4 jam dia halau. Dan begitu juga pada zaman Umar Al-Khattab. Dia kata kau tak kerja kau. Dia halau habis kau. Apa kau duduk zikir dalam masjid, kau tak kerja kau. Kau tak ada nak bini nak pergi makan kau. Kan? Maknanya datang awal, kita ada masa lah untuk kita tunggu semayang. Tuan-tuan tadi maghrib kan, datang awal 5 minit, 10 minit, tuan-tuan tunggu awal. Tuan-tuan jangan ikut saya, pasal saya duduk jauh. Oh, ustaz boleh lambat, kita takkan tak boleh lambat. Ustaz duduk jauh tuan. Bantu kalau orang dekat-dekat mengajar 40 minit boleh lah. Saya jauh datang mengajar 40 minit. Kan? Panas kereta tak hilang, itu pergi jamah bonek kereta saya tu. Enjin tak sejuk lagi tu. Menunggu waktu-waktu semayang. Walaupun kita tidak tunggu setiap waktu. Tak tunggu setiap waktu pun. Tapi adalah dalam satu hari masa kita tunggu. Macam malam ni lah. Malam ni tuan-tuan, tuan-tuan dah satu bentuk riba. Dan akhir sekali Nabi kata, tazarus solat ba'da solat. Sorry, lupa. Mula-mula Nabi kata isbaghul wudu' 'alal makan. Baru Nabi kata kasratul khuta, melangkah ke masjid. Akhir sekali Nabi kata menunggu solat. Mula-mula Nabi kata isbaghul wudu', saya tertinggal. Menyempurnakan wudu' Nabi kata ketika susah. Mana ketika susah? Ketika kita sakit, ketika cuaca sejuk, dan juga ketika malam hari. Sebab itu antara sunnah yang besar ialah berwudu sebelum tidur. Tuan-tuan, mulai pada hari ni tuan-tuan tak pernah berwuduk sebelum tidur. Saya kata wuduk kan. Lazimkan kita jangan tidur melainkan dengan wuduk tuan-tuan. Sebab tidur ni separuh mati dah tu. Kukuk kita esok bangun tak bangun dah. Biar kita mati dalam wuduk. Oh, saya nanti wuduk tak boleh ustaz. Isteri tidur sebelah macam mana? Itu hal lain. Janji kita ke tempat tidur berwuduk. Jangan sampai dah ambil wuduk tidur kat atas sofa kat luar. Isteri kata pasal apa tidur kat luar? Ustaz Hasan kata tidur atas wuduk. Aku tidur dah wuduk ni tersentuh kau batal wuduk aku. Jangan sampai tahap macam tu. Berwuduklah tuan-tuan. Kan? Dan jangan dengan sebab wuduk tu menghalang untuk kita sentuh isteri. Jangan. Tak boleh sentuh langsung betul-betul ada wuduk. Tuan-tuan kan nak semayang ambillah wuduk baru. Tapi kalau tak nak semayang biarlah bersentuh pun. Anggaplah kita ni masih wuduk juga. Tak ada masalah. Kan? Nabi suruh kita tidur sebelum wuduk. Takkan Nabi suruh benda yang sia-sia. Nabi kata tak payahlah kau wuduk sebab nanti kau sentuh isteri batal nanti. Tak ada istilah itu. Jadi wuduklah. Tidur sebelum wuduk. Mula-mula nak buat susah, tapi lama-lama bila kita buat, kita jadi tak selesa pula kalau kita tidur tanpa wuduk. Dan ada riwayat yang Nabi kata bila tidur berwuduk, kalau kita mati, mati syahid. Tapi hadis tu dia lemah lah. Hadis yang ta'if. Al-Imam Al-Qurtubi dia ketengahkan hadis ni dalam buku dia At-Tazkirah. Dulu kalau tuan-tuan tengoklah Cinta Ilmu, Dr. Badri Shah Alauddin, sebelum dia ajar akidah, masa dia ajar akidah dulu, dia petik daripada buku Al-Qurtubi. Nama dia At-Tazkirah. Kena banyak berwuduk lah. Berwuduk. Menyempurnakan wuduk, kemudian banyak langkah ke masjid, kemudian tunggu semayang kepada semayang. Kita adalah kita insya-Allah taala. Nampak? Nabi kata fazalikumur ribat. Itulah ribat, jihad. Nak jihad betul-betul jihad tak boleh dak. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kita jihad ikut kita yang mampu kita. Kan? Tapi kalau jihad yang ni pun kita tak boleh buat. Nak jihad kat senapak, semayang dalam aircon pun kita tak boleh buat. Ni nak duduk tengah panas, nak tembak, nak berperang, tak tahulah kita kan. Nampak? Warabitu Nabi kata riba, jihad dalam konteks yang betul, apa nama yang khusus, perang, satu jihad lagi macam ni. Ni pun jihad juga. Bahkan di sisi Al-Qurtubi, tuan-tuan, belajar ilmu, mengajar ilmu, melazimi ibadah di rumah-rumah Allah, dia kata antara jihad yang besar dia dalam kelompok jihadun nafs, jihad melawan nafsu.
Kemudian Nabi kata, Allah Taala kata apa akhir sekali? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan berjaya. Jadi antara perkara yang Allah Taala ajak, Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, tak terkecuali walau seorang pun yang mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Nabi. Semua orang, kita termasuk dalam ayat ini. Sebab itu Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia kasih kat kita, dia sentiasa menyuruh-nyuruh nama kita, walaupun dia tak sebutlah nama kita dalam Quran, ya Muhammad, ya Hasan, ya Ali. Tapi Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Dia seru nama kita. Nampak? Jadi kita pun sama lah. Sebagaimana Allah Ta'ala sentiasa menyuruh-nyuruh nama kita dalam Quran, walaupun tidaklah secara sebiji-sebiji, kita pun sama, kena banyak menyeru nama Allah Ta'ala. Berapa kali satu hari kita zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Kita ni nak ya Razak je pasal nak cepat kaya. Tapi ya Rahman, ya Rahim langsung tak baca. Dia sama aja. Kita jangan sangat memilih-milih zikir untuk kepentingan duniawi. Tak berapa digalakkan. Ya Razak aja. Kau baca ya Razak 5,000 kali, insya-Allah rezeki kau mudah. Sebenarnya konsep-konsep sebegitu dia tak berapa menepati syarat juga. Berzikir dengan nama Allah dengan mana-mana nama. Kalau Nabi sebut tak kisah. Nabi kata baca ya Razak, luahlah rezekimu. Tak kisah, tak ada masalah. Dia jangan, nama Allah Ta'ala semua sama. Dia Tuhan yang satu, nama je banyak. Ada kalanya kita zikir ya Razak, ada kala kita zikir. Sama juga kita ya Syafi, ya Mu'afi. Ada orang sahabat jumpa Nabi, ikut riwayat Anas sahih, jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah aku sakit. Nabi ajar baca Allahumma rabban nas azibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama anta syafi. Betul juga Nabi kata doa guna ya Syafi, wahai menyembuh, Tuhan yang menyembuh. Adalah kalanya Nabi baca doa-doa mengikut kebutuhan kita, adalah. Tapi jangan jadikan benda itu duk sebut waktu ya Razak nak kaya kan. Cuba buat seminar cepat kaya. Saya ingat ramai orang pergi. Bahkan ramai orang yang muflis, banyak hilang harta pasal skin cepat kaya pun. Nampak? Orang kita cepat terpedaya dengan skin cepat kaya. Pasal nak kaya, semua nak kaya. Saya pun nak kaya. Tapi kita kena ingat juga, kekayaan yang kita nak sebenar ialah hari kita jumpa dengan Allah. Kita nak, kita pasal kita pentingkan yang itu. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak lebih-lebih lagi. Dan saya nak tutup ayat ini dan juga kuliah pasal benda ini, tuan-tuan. Kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam satu bukunya, saya tak ingat mana satu. Kata beliau, kalaulah kita tak boleh capai kedudukan dan kekayaan dunia melainkan dengan cara bersungguh-sungguh. Tuan-tuan nak jadi kaya, tuan-tuan ingat duduk lepak aja, goyang kaki boleh jadi kaya? Boleh kalau kita betul-betul anak orang kaya. Tuan-tuan anak menteri, tak ada masalah, duduk saja pun boleh kaya kan? Kita duduk saja makan pasir gitu. Kita tak boleh capai kekayaan dunia dengan duduk saja, melainkan dengan bersungguh-sungguh, kata Imam Al-Ghazali. Maka kamu jangan sangka kamu akan dapat kekayaan dan kedudukan di akhirat, melainkan juga dengan jalan bersungguh-sungguh. Jadi kalau dunia ni, siapa yang malas kat dunia ni tuan-tuan, dia akan terpinggir, dia akan tercuci dan dia akan tertinggal di belakang. Jadi sama lah juga di akhirat esok pun kita tak ada nilai